Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, bertemu lagi kita dalam satu ruangan yang disebutkan sebagai 30 luahan perasaan suami. Jangan lupa, 30 luahan perasaan suami, selepas ini hal isteri pula, 30 bisikan hati isteri. InsyaAllah bersama-sama dengan para penonton yang dihormati sekalian, saya akan dari masa ke semasa akan memberikan gambaran tiap-tiap satu luahan perasaan suami ini untuk memberikan sedikit ilmu, kemahiran dan memberikan confidence kepada tuan-tuan dan perempuan untuk melayari kehidupan sebagai suami dan sebagai isteri. Yang ketiga ialah, isteriku janganlah leteri aku. Jangan leteri aku. Apa maknanya meleter? Setengah-setengah daripada kita, minta maaflah saya sebutkan ni, tak perlu cakap, kadang-kadang cakap, tak perlu ulang, kadang-kadang ulang, tak perlu marah, kadang-kadang marah, tak perlu kata orang menyindir, kadang-kadang kita menyindir, tak perlu membangkit-bangkitkan yang lepas, kadang-kadang kita membangkit-bangkitkan yang lepas. Tak perlu bagi tahu orang, kita bagi tahu orang. Tak perlu duduk tercegat dekat situ, kita duduk tercegat dekat situ. Tak perlu kita menggunakan perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan telinga mendengarnya, tetapi kita berterusan menggunakan perkataan-perkataan itu. Ini namanya leteran. Tak cantik. Tak ada orang dalam dunia yang saya rasa, setakat bacaan saya lah, tak ada orang dalam dunia suka dileteri. Tetapi ramai orang dalam dunia yang suka meleter. Jadi dalam konteks yang di sini, yang saya nak sebutkan ini sebagai suami, para penonton yang dihormati sekalian sebagai suami, tak ada di antara para penonton, termasuk saya, yang suka dileteri, terutamanya oleh isteri masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau kita tak jaga-jaga, meleteri ni dah jadi penyakit. Penyakit, balik aja dah pumpam. Duduk saja pumpam. Minum petang pumpam. Masa makan pumpam. Depan mak tu mentua pumpam. Di rumah orang kahwin, duduk makan dengan suami pun pumpam. Ada isteri yang sedemikian. Untuk isteri yang sedemikian, saya menasihatkan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran, jangan teruskan sifat yang sedemikian. Gugurkan sifat yang sedemikian. Bermuhasabahlah, renunglah sama ada letiran yang sedemikian bagus untuk anda, bagus untuk suami anda, bagus untuk anak-anak yang kadang-kadang mendengar langsung letiran anda, bagus tak untuk mak, untuk ayah, untuk mertua, untuk bapa mertua, untuk ipar dan sebagainya. Jadi para penonton yang dihormati sekalian, untuk itu saya nak mencadangkan, kurangkan meliti, kalau boleh jangan meliti. Yang pertama. Yang kedua, kalau boleh kita dalam sepanjang masa dan sepanjang ketika, kalau boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala nanti, supaya kita berhemah tinggi. Berhemah kita terutama dengan suami. Maknanya kalau kita leteri suami kita berdua saja pun, kita dah menjatuhkan martabatnya. Suami, isteri dan ada anak-anak, lagilah menjatuhkan martabat dia. Suami, isteri, anak-anak, ada ibu, ada ayah, ada mertua, lagilah 3-4 kalilah kita menjatuhkan martabatnya. Suami, isteri, anak-anak, jiran tetangga dan sahabat dalam satu majlis kahwin, kita leteri suami kita, lagilah berdentum-dentumlah jatuh martabat suami kita sebagai seorang suami. Maka sebab itu yang ketiga yang perlu ialah berbincang. Kalau ada masalah ni kita bincang. Tak perlu kita letih-letih. Letih ni biasanya ulang lagi. Peristiwa lama diulang lagi. Peristiwa lama dirangkai-rangkaikan lagi. Peristiwa lama dituruti lagi. Peristiwa lama diulang-ulang lagi. Peristiwa lama dijalin-jalin lagi. Peristiwa lama dikait-kaitkan lagi. Ini orang laki-laki atau orang perempuan, saya rasa dua-duanya tak suka. Sementarahanlah kalau dia sebagai seorang suami, seorang laki-laki dan sebagai seorang suami. Kemudian sentiasa berfikiran positif. Kita positif.
Apa yang aku lakukan ni suami aku tak suka, maka aku tidak mahu melakukan apa yang tidak digemari oleh suami. Sehari dia tak suka, tambah seminggu dia tak suka, sebulan dia tak suka, setahun dia tak suka, takut-takut dengan letiran itu menyebabkan suami rasa menyampah, tak gemar, tak suka, tak seronok, tak selesa dengan sang isteri itu. Kemudian sentiasa bertenang dan bersabar. Kemudian kita mengenal pasti kelebihan dan kelemahan suami kita. Jangan kita pukul sempam perinang begitu saja. Dan akhirnya tidak lain dan tidak bukan kita mendapatkan jurang komunikasi di antara kita dengan suami kita. Daripada berletir, baik duduk berdepan, bentangkan. Dengar pendapat suami, dengar pendapat kita suami isteri, gabungkan pendapat itu. Kalau boleh, gabungan pendapat yang sedemikian jauh lebih baik digunakan dan mesti digunakan daripada kita meletir saban masa, saban ketika. Letiran-letiran itu rasa saya kesannya negatif kepada puan-puan, negatif kepada suami dan negatif kepada anak-anak yang berada di kelilingan kita. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.